Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung malam ini dalam bab yang kedua. Bab yang kedua beberapa peristiwa yang nombor 2 dalam edisi Jawi di muka surat 20. Adapun orang yang mula-mula beriman dan memeluk Islam adalah istri baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian anak bapa saudaranya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang pada ketika itu baru berumur 10 tahun. Kemudian disusuli pula oleh pembantunya, yakni pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Zaid bin Harithah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun orang yang mula-mula memeluk Islam dari kalangan hamba adalah Sayyidina Bilal bin Rabah al-Habashi. Tuan yang dirahmati Allah, suatu fakta yang tak boleh dinafikan, betapa Islam pada peringkat awalnya dijunjung, dipikul oleh orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada seorang wanita yang mencipta sejarah dalam kehidupan perjuangan Islam, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Memang tuan, kalau kita baca dalam buku-buku sejarah berkenaan dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat yang mengatakan Nabi telah mengiktiraf Islam berkembang dengan 2 orang tokoh yang sangat hebat. Pertama dengan harta Sayyidatina Khadijah, dan yang kedua dengan Khalid. Ada riwayat yang menyebut itulah Sayyidatina Khadijah, orang yang pertama yang menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok juga iktibar dan pengajaran, ada ulama yang menyebut bahawa inilah di antara kehebatan wanita muslimah, orang perempuan yang menjadi pendokong penting kepada perjuangan Islam. Sehingga dilihat bahawa sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang menerima Islam adalah seorang wanita. Seorang wanita, yaitu Sayyidatina Khadijah. Kemudian barulah diikuti oleh anak bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih anak-anak, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini mendapat
beberapa jolokan yang istimewa, sehingga dalam Sahih Al-Bukhari sebagai contoh, untuk Sayyidina Ali ini secara khusus dia dapat tiga. Boleh disebut Ali alaihi salam, boleh disebut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan boleh disebut Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Tiga. Semua ada alasan. Alasan yang pertama, dia dari kalangan keluarga. Alasan yang kedua, radhiyallahu anhu, dia sahabat. Alasan yang ketiga, mengapa dia disebut dengan karramallahu wajhahu, ada dua. Pertama, kerana Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dikatakan sepanjang hidupnya, sejak daripada dalam perut ibu, tak pernah dia dan wajahnya menghadap ke arah berhala. Sehingga dikatakan setiap kali ibu dia cuba untuk nak menyembah berhala, waktu itu Allah tak izinkan. Dia yang berada dalam kandungan ibu pada waktu itu, perut dia rasa senang, perut dia rasa tak selesa, menyebabkan dia tak boleh untuk nak menghadap ke arah berhala. Itu suatu Ali dalam kandungan. Sesudah dia dilahirkan demikian, dia salah seorang yang benci dengan penyembahan berhala. Jadi Allah selamatkan wajah dia daripada menghadap ke arah berhala. Itulah sebab disebut karramallahu wajhahu, maksudnya telah memuliakan oleh Allah akan wajahnya Ali karramallahu wajhahu. Ada juga menyebut bahawa di antara kelebihan yang menyebabkan Sayyidina Ali digelar dengan karramallahu wajhahu, kerana Sayyidina Ali dikatakan tidak pernah melihat kemaluan isteri. Jadi ini luar biasa, luar biasa. Jadi kita berkata hari ini, itu Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ini memeluk Islam juga ada riwayat yang sangat istimewa. Antaranya, bila diajak oleh Nabi SAW untuk dia memeluk Islam, kata dia banyak duduk di rumah Nabi. Dan diajak dia kata nanti nak balik tanya ayah. Jadi dia balik keluar dari rumah Nabi, tak ada sat masuk balik. Dia kata dia nak masuk Islam. Nabi tanya, sudahkah tanya kepada bapa kamu Abi Talib? Dia kata tak lupa pun, tak tanya. Sebab apa? Sebab dia kata waktu Allah cipta ni, Allah tak tanya bapa. Itu jawapan. Waktu Allah cipta saya, dia kata Allah tak tanya bapa. Bapa saya nak memeluk agama Allah, tiba-tiba saya nak tanya bapa. Itu ketika usia dia 10 tahun. Itulah di antara kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kemudian diikuti, disusuli oleh pembantunya Sayyidina Zaid bin Harithah. Zaid pun ada sejarah yang banyak. Zaid ini pada asalnya adalah seorang hamba kepada Sayyidatina Khadijah. Bila berkahwin, dihadiahkan kepada Nabi SAW. Nabi merdekakan Zaid daripada seorang hamba. Nabi merdeka, kemudian Nabi ambil dia sebagai anak. Satu ketika, cerita Zaid ni agak panjang. Satu ketika mak ayah dia naik balik ke Mekah. Sebab dapat maklumat mengatakan bahawa Zaid ditawan, kemudian dijadikan hamba, kemudian duduk dengan Sayyidatina Khadijah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada keluarga dia main nak ambil balik. Waktu tu Nabi letak Zaid di tengah. Nabi kata, Zaid, kamu pilih. Kamu nak pilih mak ayah kamu ke balik dengan mereka, ataupun kamu nak pilih dan Sayyidatina Khadijah menjadi ibu. Maka pada ketika itu Zaid bin Harithah buat pilihan. Pilihan dia bersama dengan Nabi SAW. Itulah di antara riwayat yang mengatakan bermula di situ Nabi mengisytiharkan pada semua orang bahawa Zaid adalah anak. Zaid adalah anak. Itu yang cerita Zaid ini panjang sampailah ke peringkat dia berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsh, kemudian diceraikan dan Nabi berkahwin dengan Sayyidatina
mengelak daripada salah faham yang ada dalam masyarakat mengatakan Zaid ini anak Nabi. Jadi sebab itulah cerita Zaid cerita yang cukup hebat. Dan Sayyidina Zaid bin Harisah inilah Nabi kahwinkan dia dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman itu pengasuh Nabi. Hasil daripada perkahwinan itu terlebihnya satu laki-laki yang menjadi cucu angkat Nabi yang sangat istimewa, yaitu Sayyidina Usama bin Zaid. Itulah bersama lagi itu apa betul. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid inilah ketika usia belasan tahun, sangat muda. Di hujung usia Nabi pilih dia menjadi ketua kepada satu kumpulan tentera yang Nabi utuskan untuk kelompok. Jadi itu di antara kelebihan yang ada kepada Usama dan ada kepada Zaid. Zaid ini di antara orang yang mati syahid. Kemudian diikuti dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar pun ada sejarah tersendiri dengan Nabi. Sehingga dia bersahabat dengan Nabi ini sebelum daripada Nabi diangkat menjadi Rasul. Sebab itu Nabi pernah sebut bahawa daripada ramai-ramai sahabat aku, sahabat yang bernama Abu Bakar inilah. Bila mana aku ajak dia kepada Islam, tak ada tangguh, tak ada bertanya banyak, tak ada soal itu ini, langsung itu. Berbeza daripada yang lain-lain. Kebanyakan yang lainnya adalah soal itu ini sebagainya. Tapi untuk Sayyidina Abu Bakar, ajak saja langsung itu. Kerana Sayyidina Abu Bakar sendiri sudah melalui banyak pengalaman yang istimewa dengan Nabi SAW. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Kemudian dari kalangan hamba ialah Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu yang disebut menjadi fakta yang bila kita baca berkenaan dengan sirah Nabi ini adalah fakta yang sentiasa berulang. Sebab apa tuan? Sebab bila kita baca balik, kita hayati kehidupan mereka, maka kita akan mengiktiraf bahawa mereka adalah orang-orang yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam. Dan mereka di antara orang yang dikenali dengan as-sabiqun al-awwal, orang-orang awal yang memeluk Islam dan menjadi penopang kuat kepada Islam. Kemudian, berdasarkan kenyataan tersebut, jelaslah bahawa Sayyidatina Khadijah lah orang yang mula-mula beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan salat pertama bersamanya pada petang hari Isnin. Manakala salat pada masa itu adalah 2 rakaat siang dan 2 rakaat malam, pagi dan petang. Itu sembahyang yang ada pada waktu itu. Dan kalau kita tengok daripada fakta ini tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak daripada awal lagi Allah perintahkan sembahyang, Nabi menunaikan solat secara jamaah. Sehingga saya pernah jumpa, saya tak ingat di mana, dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat fardu tak pernah Nabi sembahyang solat itu. Sentiasa berjamaah. Itu kelebihannya ada pada Nabi. Sebab itu tuan-tuan kalau boleh kita pun sedaya mungkin kita cuba untuk solat secara berjamaah. Paling-paling kurang tu yang majoriti lah, jumlah yang lebih banyak dalam 5 waktu tu yang 3 daripada 5 solat kita berjamaah. Kalau boleh 5 waktu itu yang terbaik. Kerana itulah sunnah Nabi SAW. Paling kurang kita dengan isteri itu sunnah Nabi. Itu saya pernah cerita ada satu orang tua umur 80 lebih laki-laki sebutkan ayah saya nak kahwin. Dan mak ni pun saya nak kahwin. Jadi anak-anak bukan tu saya nak soalan anak bukan saya nak aku ayah kita muda dulu nanti kita umur 80 lebih. Kemudian anak-anak ni segala nak tanya anak itu. Tanya tuan kalau nak nikah ada kan selalu. Tuan kata tak apalah carilah 60 70 apa. Jadi anak cucu duk main lah tuan nak buat apa, tuan main hak umur 60 70 ni.
Jelas-jelas bukan nak jaga orang, kami nak jaga dia. Jelas sekali itu wajib. Dia kata hampa boleh di masjid, hampa boleh di surau, kadang-kadang dalam tu inilah menjadi kelemahan untuk solat beragama. Baru tentu anak faham. Baru reti pada waktu itu bahawa ini kehidupan. Bukan sekadar makan pakai, kehidupan kita suami isteri. Bukan sekadar untuk kita nak bincang, untuk kita nak majukan kehidupan kita, kehidupan yang hebat. Bukan sekadar itu. Tapi lebih daripada itu, kehidupan rumah tangga suami isteri sampai ke peringkat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kemudian setelah itu terhenti wahyu buat seketika. Dalam kaitan ini terdapat perbezaan pendapat tentang berapa lama masa terputus wahyu itu. Pendapat yang paling lama 3 tahun, manakala yang paling kurangnya selama 6 bulan, dan yang terakhir inilah yang sahih. Ini tentu ada antara juga perkara yang dilalui oleh Nabi. Ada banyak hikmah yang dibahas oleh ulama mengapa wahyu Allah Subhanahu wa taala terhenti. Antaranya ialah untuk memberi ingatan kepada Nabi bahawa wahyu ini bukan urusan Jibril alaihissalam. Walaupun Nabi itu nanti tunggu mana Jibril ni, mana Jibril. Bukan urusan Jibril. Wahyu urusan Allah. Jadi turun ke berhenti ke, ini hak Allah. Beri ke, tarik balik ke, ini hak Allah. Kerana wahyu daripada Allah, bukan daripada Nabi, bukan daripada malaikat Jibril. Jadi berlaku terhenti wahyu. Ada mengatakan sampai 3 tahun, dan ada mengatakan ialah 6 bulan. 6 bulan itulah pandangan yang paling kuat. Sesungguhnya keberhentian wahyu itu sangat mendukacitakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hampir-hampir baginda hendak keluar dari rumah ke gunung, kemudian terjun dari puncaknya, kerana menyangka bahawa Allah telah membencinya setelah dipilih untuk membawa risalahnya yang mulia. Justru itu tidak berapa lama kemudian wahyu pun kembali turun semula. Baik. Bila kita baca ini, tuan-tuan, jangan pula kita kata kalau Nabi biasa kecewa, Nabi hampir terjebak. Jadi kalau orang hari ini ada kecewa boleh dibunuh, dia ikut sunnah Nabi. Kerana tuan-tuan pada waktu itu belum lagi ada satu syariat yang boleh jadi pada ketika itu. Nabi menceritakan balik perasaan betapa kecewanya Nabi, betapa mengharapnya Nabi kepada wahyu, betapa Nabi ini memang sangat-sangat rindu kepada wahyu yang Allah Ta'ala turun. Dan Nabi bila tak terima, merasakan bahawa macam Allah benci. Bila Allah dah benci, apa guna itu? Rasa begitu, tapi bukanlah Nabi kuat. Tapi memang tuan-tuan, Nabi ini mempunyai hati yang sangat kuat. Kalau Nabi nak sesuatu, macam tu. Kita tengok dalam bulan Syaban yang kita duduk ini, contohnya ada satu sejarah yang berlaku kira-kira 16-17 bulan selepas Nabi berhijrah, ialah keinginan hati Nabi untuk kembali menunaikan solat dengan hadap ke arah kiblat. Sebab bila Nabi dihijrah ke Madinah, Allah minta hadap Baitul Maqdis. Tujuan hadap Baitul Maqdis nak tarik perhatian orang-orang Yahudi yang ramai di Madinah. Sebab Yahudi ini memuliakan Baitul Maqdis, supaya mudah-mudahan dengan sebab melihat Nabi Muhammad sembahyang hadap Baitul Maqdis, lembut hati orang Yahudi. Kiblat Muhammad sama dengan kita, bolehlah sama-sama kita turun agama Muhammad. Tapi dia tak berlaku macam tu. Yang dia berlaku sebaliknya. Yahudi melihat bahawa Nabi dulu di Mekah menghadap Kaabah, sampai Madinah hadap Baitul Maqdis, Muhammad tak ada berdirian. Itu kata Yahudi. Kemudian Yahudi tambah lagi, kalau Muhammad menghadap ke arah kiblat yang sama dengan kita, sepatutnya dia ada turun kita. Itu hujah mereka yang menyebabkan Nabi membuat benar-benar semua kehidupan Nabi ini sedaya mungkin Nabi buat pergi jadi beza dengan Yahudi, termasuk sampai sikat rambut. Kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi menyikat rambut pada mulanya
lari ke belakang. Tak depan, lari ke belakang. Tapi bila Nabi tengok orang-orang Yahudi sikap lambungnya tu, Nabi bilang. Sebab apa? Sebab nak bezakan dengan cara orang Yahudi. Demikian waktu puasa Ashura, Muharram, 10 Muharram. Jadi sahabat kita, ya Rasulullah, orang Yahudi puasa 10 Muharram. Nabi kata kalau itu kita puasa 9 dan 10. Bagi betul. Sebab tu datang syariat. Kita puasa Ashura ni ada 3 part. Pertama, kita puasa 10 saja. Kedua, kita puasa 9 dan 10. Yang ketiga, yang terbaik 9, 10, 9. Yang keempat tak usah. Itu hari kita pilih saja. Tak apalah. Jadi tentu maknanya Nabi buat ni untuk apa? Untuk nak menggambarkan bahawa tak sama kita dengan Yahudi. Ini usaha yang Nabi buat. Dan dalam masa yang sama, keinginan hati Nabi pada ketika itu Allah tunjuk dalam Quran. Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tuhan gambarkan contoh kalau kita baca ayat tu kita boleh rasa Tuhan gambarkan qad nara. Sesungguhnya kami ini kata Allah, sesungguhnya kami tengok. Taqallu bawajhika fis sama, kamu doa muka kamu naik ke langit. Untuk apa? Mengharapkan Jibril turun. Harap Jibril turun, bawa turun wahyu. Itu harapan daripada kamu. Hati kamu terlalu kuat. Kerana terlalu kuat keinginan yang ada pada Nabi, maka Allah bagi satu jaminan yang sangat kuat. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami wahai Muhammad pasti akan hadapkan engkau ke arah kiblat yang engkau suka. Maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang hadapkanlah wahai Muhammad wajahmu ke arah masjidil haram. Ini tertulis antara sejarah yang berlaku dalam bulan Syaban. Ada riwayat mengatakan berlaku pada 15 itu kehebatan hati yang ada kepada Nabi. Yang kita tuan-tuan nak jelaskan bahawa keinginan Nabi Muhammad sampai ke peringkat, keinginan hati Nabi sampai peringkat bila tak turun wahyu, maknanya Tuhan dia tak suka ke aku. Bila tak suka, dia lebih baik mati pada hidup. Itu maksudnya. Bukanlah Nabi niat untuk nak melakukan kejahatan, bukan. Tapi kerana terlalu rindu, cinta, kasih kepada Allah, dia sampai ke peringkat itu. Justru itu tidak berapa lama kemudian wahyu pun kembali turun semula sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Lalu aku mengangkatkan kepala ke arahnya. Tiba-tiba ternampak rupa malaikat yang pernah datang kepada aku semasa di Gua Hira dahulu, duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Alangkah takut dan gerun aku melihatnya. Lantas aku terus pulang, kemudian berkata, selimutkanlah daku. Maka turunlah firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Dalam kitab saya ini dia silang dia. Faslah bima tu'mar, saya tak pasti tak tahu jawab. Jadi merujuk pada ayat, Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Setelah itu turunlah wahyu secara berterusan. Sampai pada itu tak berkira wahyu turun terus sampai wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita dah baca 2 dan 3, kita tengok dia punya yang tiba ajaran daripada perbahasan. Buka surat 28 pada sisi nomor 2. Sebenarnya tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang ingin menjadi nabi dan sama sekali tidak pernah mengimpikan itu. Cuma baginda telah diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berkhalwat, yakni beribadah untuk membersihkan diri dan mempersiapkan jiwa bagi memikul beban risalah dan kerasulan.
sekiranya baginda seorang yang bercita-cita untuk menjadi nabi sejak awal, sudah tentu baginda tidak terkejut ketika wahyu turun kepadanya, dan tidak pula baginda bertanya kepada Sayyidatina Khadijah tentang apakah rahsia di sebalik peristiwa yang dilihatnya di Gua Hira itu, sehingga baginda sendiri pun tidak yakin bahawa dirinya sebagai seorang rasul, melainkan setelah dilihatnya Jibril alaihi salam yang berkata kepadanya, wahai Muhammad, engkau Rasulullah dan aku Jibril, atau setelah baginda dan Sayyidatina Khadijah diberitahu serta diyakinkan oleh Waraqah bin Naufal bahawa apa yang dilihatnya di dalam gua itu adalah wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Mana-mana ajaran atau dakwah apabila berlainan dan tidak sama dengan pegangan yang dianut oleh orang ramai, apalagi jika bertentangan dengan fikiran mereka, hendaklah lebih dahulu dijalankan dengan secara sembunyi-sembunyi. Baik, tujuan yang dirahmati Allah itu di antara benda yang disebut nak gambar bahawa wahyu bukanlah benda yang Nabi sendiri boleh buat. Jadi Nabi tak ada cita-cita, tak ada persiap diri secara individu, maksudnya Nabi rancang dah umur 40 ni aku akan jadi Nabi kan? Bukan begitu. Sebaliknya Allah yang sebab itulah tentuan Nabi Rasul ini adalah jawatan dalam kalangan kelompok makhluk yang bernama manusia dan kelompok makhluk segala yang ada dalam makhluk dunia ini. Memang jawatan Rasul dan Nabi lah yang paling tinggi. Sebab apa? Sebab dia bukan pilihan manusia. Kalau setakat jadi YB, itu manusia pilih. Manusia pilih. Turun kempen apa semua lebih kurang, jadi orang pilih. Jadi YB. Tuan Haji Munir bisa jadi. Saya hari ini di mana makan. Itu saja. Pilihan raya yang ke-14 boleh jadi pada waktu itu orang lain juga. Esok. Kerana pilihan manusia. Tapi kalau sekiranya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza daripada pilihan manusia. Sebab pilihan Allah Taala sebagaimana kita baca. Nabi sampai ke peringkat waktu Nabi sangat mengharapkan wahyu, baru tak turun. Sehingga Nabi merasakan bahawa seolah-olah dia dibenci Allah. Rasa. Wahyu boleh terhenti, sehingga Nabi merasakan bahawa hidupnya sudah tidak ada arti. Jadi menggambarkan betapa wahyu bukanlah suatu perkara yang boleh Nabi tuntut, yang boleh Nabi minta. Lantikan Nabi dan Rasul bukanlah lantikan daripada manusia, sebaliknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara perkara yang disebut kepada kita yang boleh kita ambil menjadi yang kedua. Baik, yang keempat daripada fakta sejarah. Setelah itu mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru orang yang dipercayainya kepada agama Islam selama 3 tahun penuh. Dengan itu beberapa orang yang dikenali sebagai orang yang berfikiran tajam dan berjiwa murni telah memeluk Islam, termasuk lelaki dan juga perempuan. Ini yang nombor 3. Jadi nombor ini dia tak sama di antara nombor fakta dengan nombor pengajaran yang kita ambil. Itu nombor 3. Sekali lagi kita baca. Mana-mana ajaran atau dakwah apabila berlainan dan tidak sama dengan pegangan yang dianut oleh orang ramai, apalagi jika bertentangan dengan fikiran mereka, hendaklah lebih dahulu dijalankan dengan secara sembunyi-sembunyi. Itu yang Nabi buat 3 tahun yang pertama. 3 tahun yang pertama ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fokus orang-orang yang dekat. Jadi itu seolah-olah Nabi ni dia macam ada satu data maklumat. Jadi Nabi boleh tentukan ni orang ni pilih kemudian sikit. Orang ni kita ada Nabi macam ni. Orang ni boleh hantar sahabat. Jadi Nabi tak sama cara pendekatan Nabi terhadap orang. Saya berjumpa dalam satu buku dia tulis begini. Antara
orang yang menjadi sasaran Nabi waktu dakwah 3 tahun awal yang dikenali dengan dakwah secara sirri, dakwah secara senyap, ialah pertama ahli keluarga. Yang kedua sahabat, orang yang berkawan dengan Nabi, yang dekat dengan Nabi. Yang ketiga ialah orang yang pernah berurusan dalam perniagaan dengan Nabi. Jadi maknanya orang yang pernah berurusannya, Nabi dah pernah biasa bermuamalah dengan dia. Dia pun kenal sikit sebanyak Nabi ni orang. Yang keempat Nabi sasarkan ialah sekumpulan orang yang Nabi kenal pasti dia benci dengan mereka. Jadi artinya pada Nabi Muhammad ni dia ada curah, dia ada curahan. Dia buat curah juga, dia bukan pakai hantar macam tu, tidak. Dia ada, dia tengok orang-orang tertentu. Bukan semua tempat Nabi Muhammad pergi pada mereka awal 3 tahun yang pertama. Itu cara Nabi melaksanakan dakwah. Dan sebenarnya ini adalah menggambarkan betapa kebijaksanaan Nabi yang menjadi salah satu sifat kepada sifat Rasul, iaitu al-Faqah. Bijaksana Nabi memilih sasaran dakwah. Baik. Kemudian, jangan lagi berterus terang. Tunggulah sehingga anda orang yang beriman yang sanggup mengorbankan segala-galanya, baik harta benda maupun jiwa raga mereka karenanya. Di kala itu barulah boleh berterus terang. Jadi sebelum nak berterus terang itu, maka Nabi SAW mulakan secara sirri, sembunyi, lupa seorang, cara individu, dia umum, sentra, senyap-senyap, hari itu. Sebab apa? Sebab kalau sekiranya dibentang terus secara terbuka, jadi dia punya tindak balas pun berlaku secara terbuka. Waktu itu belum ada pendukung, waktu itu belum lagi ada jiwa yang kuat untuk nak bertahan. Jadi belum masalah. Yang demikian itu adalah kerana apabila nanti pendakwah atau pemimpin yang menerima siksaan daripada pihak musuh atau ditahan atau sebagainya, akan bangunlah pengikut-pengikutnya yang beriman dan setia tadi meneruskan kewajipan mereka. Dengan demikian akan menjaminkan kesinambungan dakwah berterusan dan tidak terkendala perjuangannya dengan sebab kehilangan pemimpin tersebut. Jadi Nabi dah kira, Nabi bina dah yang mana awal masuk Islam yang dekat dan sebagainya, supaya apa? Apa-apa berlaku kepada Nabi, sudah tentu mereka akan menjadi pembela dan menyambung perjuangan. Sama juga sebagai seorang pendakwah, ini di antara perkara yang juga perlu untuk diambil perhatian. Baik. Kemudian yang berikutnya ialah yang kelima. Setelah bilangan orang yang memeluk Islam telah meningkat kepada 30 orang, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya supaya menyampaikan dakwahnya dengan secara terus terang. Yang demikian sebagaimana firman-Nya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Oleh itu sampaikanlah secara terus terang akan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik. Ini sudah sampai masa untuk Nabi menyampaikan dakwah secara terbuka. Baik disebut, sesungguhnya kita kena baca satu dengan kenal. Di sini bermulalah detik penyiksaan terhadap orang yang baru beriman dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kaum musyrikin cukup rasa terancam dan tertekan perasaan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membodoh-bodohkan impian dan harapan mereka, mencela Tuhan-Tuhan mereka, dan sekaligus membawa kepada mereka agama baru yang menyeru manusia kepada Tuhan yang satu, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi boleh ditanggapi dengan mata hati. Dialah yang maha lemah lembut lagi maha mengetahui. Baik, kita tengok yang keempat ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah memeranjatkan orang Arab dengan suatu ajaran yang tidak pernah mereka tahu sebelum ini. Kerana itulah mereka bangun menentang habis-habisan, sehingga merancang dan berusaha sungguh-sungguh hati untuk menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Inilah fakta sejarah yang dapat menafikan sangkaan setengah penganut fahaman nasionalisme yang menyangka bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan risalahnya yang sama dengan cita-cita bangsa Arab pada masa itu. Itu suatu sangkaan yang jauh daripada kebenaran dan tidak berasaskan kenyataan sejarah yang ada. Di mana dakwaan-dakwaan seperti itu muncul disebabkan mereka terlalu fanatik kepada fahaman kebangsaan, sehingga sanggup mereka menjadikan Islam sebagai sesuatu yang lahir daripada buah pikiran orang Arab. Dengan ini jelaslah penafian dan pengingkaran mereka terhadap kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta penghinaan mereka terhadap keagungan risalah Islam itu sendiri. Baik, tuan yang dirahmati Allah, fakta menyebut kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana diperintah Allah dah sampai masa untuk dakwah di bawah secara terbuka. Turun ayat fasda bima tu'mar selepas 3 tahun. Dah habislah tempoh studi, tempoh sedarasnya. Jadi Islam ini dia memang sifatnya, dia tak boleh berterusan dalam keadaan statik, duduk jatuh saja, sehingga tak bertemu dengan musuh, sehingga ambil jalan selamat, ambil sedarasnya sembunyi-sembunyi sampai bila-bila. Ini bukan Islam. Islam hanya peringkat awal ni. Okeylah, peringkat awal bolehlah gosok belakang, bolehlah sapu-sapu sikit, bolehlah share, mainlah apa semua, itu peringkat awal. Sampai satu tahap dia mesti kena ada ketegasan. Itu yang kadang-kadang tuan, ada tempat-tempat baru dalam menyampaikan dakwah. Ada kadang-kadang dia terus ambil pendekatan yang terus pun tak sesuai. Tapi kalau sampai berlembut sampai bila-bila pun tak sesuai. Jadi ada ketika perlu dengan secara yang lunak, ada ketika perlu dengan cara terbuka dan tegas. Itu yang diambil. Baik, bagi memulakan perintah Allah untuk laksana perintah fasda bima tu'mar ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan langkah antara yang disebut ialah Nabi kumpul adik-beradik, masyarakat dan orang ramai. Antaranya Nabi adakan himpunan di Bukit Safa. Itu yang sangat masyhur. Nabi himpun di Bukit Safa. Itu di antara langkah awal yang Nabi. Ada juga riwayat mengatakan bila Allah minta fasda bima tu'mar, maka di sinilah Nabi mula buat himpunan. Himpunan yang dibuat oleh Nabi di samping di Bukit Safa secara terbuka begitu, Nabi buat juga himpunan di rumah. Sehingga Nabi mengkaji, baca, tengok perangai orang-orang manusia ni, lagu mana nak bagi manusia begitu. Maka satu hari Nabi panggil sana Ali, kemudian cari kambing sekor sebenarnya. Masak. Ini satu kaedah yang Nabi guna kaedah kenduri. Kemudian Nabi jamu makan semua orang. Bila mereka dah siap makan, Nabi dipanggil. Jadi ini satu ruang yang Nabi guna dengan kaedah kenduri. Jadi buat kenduri Nabi orang ramai, sunnah Nabi. Satu sunnah. Satu perkara yang dibuat oleh Nabi, tapi janganlah sampai bila-bila pula kena ada kenduri, tak ada kenduri ramai. Itu salah. Jadi satu sunnah Nabi tidak menjadi kesalahan. Kita fikir makan, minum untuk apa? Nak Nabi. Tapi yang paling utama ialah apa yang kita nak sampaikan. Sebab tu saya
cerita dengan sahabat-sahabat di Bali. Orang Bali cerita, saya Ustaz Rahim dia tak bilang mereka. Tuan orang kampung kadang-kadang kita nak untuk dia pun ada pendirian dia sendiri. Orang Bali cerita, dia kata kami dulu, orang Bali hidup kami duduk di hulu. Mereka ini benar tu, duduk di kawasan hulu. Hidup kami petang-petang selimut telanjang. Selimut telanjang ini baju tak pakai, seluar dalam tak pakai, ini pakai dekat. Lepas tu agak sejuk sikit tak, buka dulu kat ada belakang. Tu selimut telanjang. Lepas tu duduk tepi dalam siapa? Itulah kami dulu. Terus terang mereka cerita kami tak kenal semayang, tak kenal Islam, tak kenal apa. Alhamdulillah Ustaz Ibrahim balik bentuk kami. Antara yang dia buat, kalau boleh dia buat kedua, dia berilah. Tapi antara hak dia buat kata mereka ialah patah ada kedui tahlil. Pasal kedui tahlil orang kampung tak payah pun Nabi. Itu biasa tuan. Jadi macam kita kadang-kadang kita main masjid tengok ada 30 orang, 40 orang sembahyang jemaah. Pergi rumah kedui tahlil tak 100 orang. Main mana ramai. Jadi masjid tak ramai pun jadi. Jadi hak tahlil ramai. Jadi di sinilah Ustaz Ibrahim dia ambil kesempatan. Dia ceritakan bahawa dia saja naik pergi dalam rumah dia naik. Dia pun naik habis semua orang naik semua, dia naik di situ. Jadi orang nak turun tak boleh. Itu caranya. Orang nak turun tak boleh. Bila nak turun tak boleh, dah habis buang makan selesai semua, dia bagi diri nak pintu tu dia cara tu. Kita nak kena buat macam ni orang Islam begini perang. Lepas tu dia orang boleh turun. Cerita orang Melayu dia kata kami maaf kat Ustaz Ibrahim belum. Pasal apa maaf? Pasal tak ada hikmah apa semua ada kami pintu halang tapi tu kami nak turun tak boleh. Dia paksa kami untuk dengar. Tapi hari ini sesudah mana dia mati waktu tu baru kami nak subhanallah kalau Ustaz Ibrahim tak usah macam mana dia buat kami yang ada tu antara lain tuan-tuan daripada rumah dia nak naik ke surau pagi kena subuh dia naik kereta dia tekan orang sepanjang jalan dia buat kadang dia ambil rim kereta tu naik tak kira lah dia naik ke jalan jadi kata pergi gerak orang pergi subuh ni di antara tarbiyah yang dia buat peringkat awal untuk apa tu? Untuk nak bentuk. Subhanallah. Akhirnya kata mereka, bayangkanlah daripada kami manusia yang hidup tak kenal agama, cinta kepada agama, sayang pada tubuh, kami bertahan sampai mati. Ini tuan-tuan di antara perkara ini kuat. Jadi bila kita perhati balik bagaimana Nabi SAW memulakan langkah dakwah. Kemudian Nabi bagi perhatian kepada para sahabat. Nabi sayang sungguh kepada mereka, asuh didik mereka. Kemuncak dari kemuncak kedua sahabat bertahan Nabi demi untuk nak pertahan agama Allah sampai nanti. Dia tak sayang dah pada waktu itu nyawa dia, darah dia, segala anggota tubuh dia kena potong ke, luka ke, kena kerat ke, sampai peringkat cedera parah ke, buatlah. Yang penting aku boleh membantu Nabi Muhammad SAW untuk Islam. Mula di mana tuan-tuan? Mula. Asuhan, didikan yang diberi oleh Nabi daripada dakwah sirriyah kemudian dakwah secara terbuka dan asuhan-asuhan yang berikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan lagi bagaimana tuan-tuan tidak balas daripada pihak musuh. Dalam fakta yang keenam itu di sini bermulalah detik penyiksaan terhadap orang yang baru beriman dan rasulnya. Dahsyat penyiksaan. Penyiksaan ini dikatakan bermula daripada tahun yang keempat dan kelima. Ialah 3 tahun dakwah secara sirriyah senyap.
Masuk tahun yang keempat dan tahun kelima adalah 2 tahun. 4 dan 5, 2 tahun yang para sahabat menerima siksaan yang sangat dahsyat. Ialah dahsyat dan dahsyat tuan. Ammar, Yasir, Sumayyah. Ini satu keluarga. Ammar anak, Yasir suami, Sumayyah isteri, mati. Ammar sampai mengikat terpaksa menuturkan kalimah kufur. Dia terpaksa mengaku Tuhan aku Lata dan Uzza. Sebab siksaan terlalu dahsyat. Dahsyat sungguh siksaan, tak tahan dia bimbang, takut iman dia tercabut. Terpaksa dia sebut. Lepas tu dia sebut Tuhan dia Lata dan Uzza, dia diselamat, dibebaskan. Turut berlari berjumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya terpaksa tak tahan sangat siksaan. Dan ditanya macam mana waktu kamu tutur kalimah kufur, aku mati atau macam mana? Dia berjawab, dia kata hati saya tetap dengan Islam. Allah bagi satu jaminan kepada Nabi, jaminan kepada Ammar bin Yasir, bahawa selagi mana hati kamu tetap dengan iman, maka iman akan. Ini tuan-tuan berlaku pasal apa? Penyiksaan terlalu dahsyat. Bayangkan Sumayyah disiksa. Ada lagu hijab, kalau kita dengar lagu hijab memang kita terasa. Dia lebih rela mati daripada menjadi kufar. Sebab apa? Sebab dia memilih hidup untuk yang lebih kekal abadi. Dia rela mati. Antara siksaan kepada Sumayyah, kemaluannya ditusuk dengan pucuk tamak yang belum tercapai. Kalau kita tengok banyak tu dia ada apa dia panggil yang belum hijau daun itu diambil tajam dia macam lebih itu ditikam. Siksaan yang terlalu dahsyat, perbuatan yang sangat jijik kotor dibuat oleh orang-orang musyrikin untuk apa? Untuk menyakiti orang yang beriman. Khabab al-Arab, pasal dia bekerja di dapur api, bakar besi untuk buat parang. Atas dapur pula dia terletak atas dapur. Dia buat parang itu, dia bubuh atas itu, sehingga kata Khabab, darah dan air daripada tubuh aku memadamkan Khabab. Asyad tuan, belakang habis nampak tulang belakang. Itu Khabab. Bila berabah maklum kita. Apa penyiksaan terhadap kita? Zinnirah diseksa oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, seksa buta. Ada seksaan nama seorang wanita nama Harmalah. Macam mana seksaan untuk dia? Dibakar besi panas. Pasal dia beriman, jadi dibakar besi panas, dia berangkat ke getah di muka. Tuhan kamu Allah, Tuhan kamu Allah. Dia sebut Allah. Allah. Besi yang merah dalam tu ditolong di muka. Wanita perempuan tuan, bila kena muka, dia jadi nek berasa, dia punya cewek bunyi itu nek berasa pingsan. Sedap dia daripada biasa bergerak dari apa semua. Pokok Arab di muka lari di tengok jadi macam mana, tiba-tiba terbit daripada mulut dia. Raditu billahi rabba wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Ini sahabat hebat. Penyiksaan yang mereka lalui sangat dahsyat, tapi keimanan mereka sangat. Ada lagi diriwayatkan satu orang laki-laki, tak disebut nama, tapi dikatakan bahawa penyiksaan yang dia kena sangat-sangat luar biasa. Pasal apa? Mereka tergamak buat ikat kaki buh tali, satu tali buh di seekor ekor kuda, satu lagi buh di seekor kuda, lalu macu bergolek dia tak mana macam. Lepas daripada tu dia berlari kuda arah yang selain, tercabut sebab dia berlari paha dengan kaki dia, dia berlari badan. Subhanallah. Seperti tuan, nampak Arab turut tengok apa nak jadi pada dia. Adakah dengan perbuatan mereka ni menyebabkan iman dia tercabut? Terlebih daripada mulut orang ini Allah jadi Islam agama
Buatlah apa nak buat apa. Inilah simpulan akidah. Yang sudah jitu teguh kukuh dalam hati mereka dalam apa keadaan sekalipun mereka tak tentukan. Ini tentuan yang dikatakan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum dan mereka menerima siksaan yang sangat dahsyat. Tahu keadaan kelima, maka Allah akan selamatkan keadaan. Tahun kelima, Allah turunkan suratul Kahfi. Apa bentuk iktibar yang adalah suratul Kahfi? Suratul Kahfi menceritakan Ashabul Kahfi yang meninggalkan kampung halaman, duduk dalam gua. Kerana apa? Menyelamatkan akidah. Maka isyarat daripada kisah itu, sahabat Nabi diizinkan keluar daripada Mekah, pergi ke tempat lain untuk menyelamatkan akidah. Berlakulah apa yang disebut dengan hijrah yang pertama daripada Mekah ke Habasyah. Jadi ini di antara sejarah yang ada daripada para sahabat. Jadi kalau kita perhati daripada mula Nabi bawa Islam sehinggalah tahun yang ketiga, 4, 5 ini kita dapat ikuti bahawa Nabi menerima tekanan, penyiksaan dan buat halangan yang sangat dahsyat. Jadi tuan-tuan semua yang kita rasa, ya Allah ya Rabbi, Nabi jasa, ya Allah ya Rabbi, para sahabat jasa kalian memang terlalu besar. Kerana susah payah kalian semualah hari ini kamu boleh mencari nikmat Islam, iman, hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita tak rasa berat untuk bersalawat pada Nabi. Sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Untuk ahli keluarga Nabi, keluarga Abu Bakar, keluarga wa sahbihi, dan para sahabat. Pasal apa? Jasa mereka semua itulah Islam sampai pada kita. Jadi tuan, mudah-mudahan apa yang kita bincang malam ini ada manfaat yang kita boleh ambil menjadi panduan sekurang-kurang tuan tersentuh hati dan perasaan kita dan kesungguhan dan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam boleh sampai kepada kita ini, dan insyaAllah kita berusaha supaya Islam dapat diteruskan oleh anak cucu kita. InsyaAllah bukan penyambung, nanti kita akan sambung lagi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam nombor 8 itu Nabi menghadapi gangguan daripada bapa saudara sendiri, iaitu Abu Lahab dan Lele Fakar yang penting dengan berkaitan dengan dakwah yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji'u. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqina fiddin wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min al-ulama'i as-salihin. Allahumma a'izzana bil Islam wa a'izzal Islam bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw